minit. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Sebenarnya saya menyediakan ucapan 10 minit, tapi saya akan ringkaskan. Ya. Sebagai pembahas terakhir, mungkin kalau boleh 7-8 minit ke. Datuk Pengerusi, saya merujuk butiran 010100. PTPTN yang kita semua tahu diperkenalkan pada tahun 1997 bagi menyokong permintaan mendadak untuk pengajian tinggi, khususnya bagi sektor IPTS. Dan dengan ketersediaan pinjaman PTPTN ini, maka pendaftaran universiti pun telah berganda daripada dulu lebih kurang 60,000 pada tahun 1990, pada hari ini dah beratus-ratus ribu tiap-tiap tahun, ya. Namun PTPTN mempunyai ataupun dibelengui dua masalah besar, iaitu kadar bayaran balik yang rendah serta percambahan IPTS yang tidak berkualiti dan gagal memberi penuntutnya pendidikan dan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran kerja. Datuk Seri Pengerusi, berdasarkan jawapan Parlimen yang saya terima tempoh hari, sehingga 30 September 2015, jumlah keseluruhan bayaran balik PTPTN yang diterima adalah sebanyak 6.71 bilion ringgit. Berbanding bayaran balik sebenarnya yang diperlukan adalah 14.65 bilion ringgit. Dan daripada 1,700,000 lebih orang peminjam, hanya 1,700,000 lebih peminjam, hanya 1,100,000 lebih yang telah membuat bayaran balik. Ini bermaksud bahawa seramai 600,000 peminjam gagal membuat bayaran balik, lantas mengakibatkan tunggakan berjumlah 4.97 bilion ringgit. Masalah kadar pembayaran balik pinjaman PTPTN yang rendah ini sebenarnya tidak mengherankan. Ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, kita tidak menafikan bahawa terdapat sikap mengambil ringan pinjaman daripada kerajaan. Saya yakin jika orang mengambil pinjaman daripada bank, mereka tidak akan menzahirkan sikap yang sama. Kedua, sememangnya terdapat ramai graduan yang tidak mampu membayar balik. Hakikatnya iklim ekonomi negara kita pun tidak pernah kembali kepada zaman pra-1997, dan kini Malaysia berhadapan dengan masalah pengangguran, guna tenaga tidak penuh, underemployment yang juga agak menggusarkan, seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi. Kita mempunyai masalah pengangguran di dalam kalangan siswazah. Dan saya tahu kementerian sudah pun mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan prestasi bayaran balik PTPTN. Namun saya ingin mencadangkan di sini beberapa lagi pembaharuan yang dapat bukan sahaja meningkatkan kadar pembayaran balik, tapi juga meringankan beban peminjam dan memperbaiki kualiti pendidikan di IPT. Datuk Seri Pengerusi, ketika ini PTPTN menggunakan kaedah pinjaman perumahan, mortgage type loan, di mana kadar faedah, tempoh pembayaran dan juga kadar bayaran bulanan adalah tetap. Skim ini menjadi beban yang besar kepada graduan. Misalnya, jika seseorang graduan itu bergaji RM2,000 sebulan, kadar bayaran bulanan sebanyak RM200 sebulan pun misalnya sudah mencecah 10% daripada pendapatan beliau, dan ini tidak mengambil kira komitmen lain, KWSP, sewa hutang kenderaan, bil telefon dan sebagainya. Saya percaya ini adalah antara punca utama mengapa kadar pembayaran balik PTPTN adalah begitu rendah. Dalam erti kata lain, kegagalan bayaran balik yang berleluasa dalam kalangan graduan bukan semata-mata berpunca daripada sikap culas mereka, tapi daripada hakikat bahawa mereka tidak mampu untuk membayarnya. Maka saya ingin mencadangkan kepada kementerian untuk mempertimbangkan kaedah pembayaran balik berdasarkan pendapatan, income contingent repayment, di mana kadar bayaran balik bergantung kepada pendapatan peminjam. Ini bermaksud lagi tinggi gaji seseorang, maka lagi banyak kadar bayarannya, dan kalau lagi rendah, maka bayaran pun rendah. Dan apabila gaji naik, maka dia akan meningkat selari dengan gaji. Selain mengurangkan beban pembayaran balik, pendekatan ini juga akan mengurangkan tempoh bayaran balik sejajar dengan peningkatan pendapatan. Sistem ini adalah jauh lebih progresif kerana setiap graduan memerlukan kerjaya dengan bidang, jawatan dan tangga gaji yang berbeza. Pada masa yang sama, saya juga ingin mencadangkan agar garis pendapatan minima bagi bayaran balik diperkenalkan. Sebagai contoh, di Australia, hanya graduan yang telah mencapai pendapatan $54,126 Australia setahun diwajibkan untuk memulakan bayaran balik pinjaman pendidikan. Ini adalah untuk mengelak daripada beban keuangan yang terlalu besar bagi graduan yang bergaji kecil. Di Malaysia, mungkin garis pendapatan minima ini boleh ditetapkan pada kadar RM3,500 sebulan ataupun RM42,000 setahun. Ini sekadar cadangan, mungkin dapat diperhalusi selepas kita buat kajian.
Akhir sekali, PTPTN juga harus dihubungkan dengan sistem KWSP ataupun LHDN agar kadar bayaran balik boleh diselaraskan dengan gaji dan pada masa yang sama pemotongan daripada sumber juga boleh dilaksanakan. Datuk Seri Pengerusi, oleh kerana PTPTN mempunyai syarat pinjaman yang boleh dikatakan longgar untuk pemohon, maka tidak mewujudkan apabila golongan kapitalis mengambil kesempatan ke atas hakikat ini. Justru kita telah melihat percambahan IPTS yang meragukan dari segi kualiti dan ditubuhkan semata-mata untuk mengutip wang PTPTN yang senang diperolehi. Tidak heranlah apabila kita melihat banyak IPTS berlumba-lumba untuk mendapatkan pelajar dengan syarat kemasukan yang sangat minimum, lulus SPM dengan 1 kredit atau kelayakan yang setaraf dengannya untuk kursus sijil dan lulus SPM dengan 3 kredit untuk kursus diploma. Sangat rendah. Dan hal ini bukan sahaja melahirkan graduan yang tidak berdaya saing, tapi juga melebihi kehendak pasaran. Menurut laporan Bank Dunia, wujud kesenjangan antara pembekalan dan permintaan supply and demand dalam pasaran kerja untuk graduan, di mana terdapat lebihan graduan berbanding pekerjaan sedia ada yang sesuai dengan kelulusan mereka. Ketidakpadanan pembekalan dan permintaan ini menyumbang kepada pengangguran dan guna tenaga tidak penuh di negara kita. Menurut perangkaan kementerian sendiri, 27% graduan IPTS dan 24% graduan IPTA tidak berjaya mendapat kerja 6 bulan selepas tamat pengajian. Ya, mungkin bendera. Ya, sikit lagi. Dan berdasarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, lebih kurang 8.8% anak muda dalam lingkungan usia 20 hingga 24 tahun sedang menganggur. Maka bagi mengatasi masalah kelemahan kualiti pengajian tinggi, khususnya dalam kalangan IPTS, dan juga untuk menangani kadar pembayaran balik yang rendah, saya mencadangkan agar beban kewangan dialihkan daripada kerajaan kepada pihak swasta. Datuk Seri Pengerusi, PTPTN kini bergantung kepada dana awam dan kegagalan untuk mengutip balik pinjaman sudah tentu akan membebankan kerajaan. Oleh itu saya cadangkan pinjaman pendidikan ini diambil alih oleh sektor swasta seperti bank ataupun institusi kewangan. Namun ini tidak bermakna kerajaan boleh cuci tangan dalam hal ini. Pertama, saya mengusulkan sistem voucher, sisi permintaan ataupun demand side voucher system, ya, di mana setiap graduan SPM akan menerima subsidi daripada kerajaan dalam bentuk voucher. Bagi memastikan subsidi ini akan memanfaatkan golongan yang kurang berpendapatan serta memberi ganjaran untuk prestasi yang baik, maka formula voucher ini boleh dikaitkan dengan pendapatan isi rumah serta prestasi peperiksaan pelajar tersebut. Saya bagi contoh, seseorang graduan SPM yang berasal daripada isi rumah berpendapatan rendah dan telah mencapai keputusan cemerlang, umpamanya boleh diberi voucher yang bernilai RM20,000 sebagai contoh. Manakala pelajar dari isi rumah yang lebih berada dan mungkin mendapat keputusan yang tidak terlalu hebat, mungkin beliau akan dapat voucher bernilai RM10,000 dan voucher ini boleh digunakan untuk memasuki mana-mana sahaja IPT yang diingini dan akan bertindak sebagai subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. Sudah tentu voucher ini tidak akan menampung seluruh kos pengajian dan di sini di mana pinjaman pendidikan daripada pihak swasta yang saya nyatakan tadi boleh berfungsi sebagai pelengkap kepada sistem voucher. Kedua, pinjaman pendidikan ini walaupun daripada pihak swasta harus dijamin oleh kerajaan persekutuan agar kadar faedah pinjaman yang berdaya saing dapat diperolehi dan pada masa yang sama juga menjadikan pinjaman ini sebagai aset bernilai tinggi yang memungkinkan peluang pelaburan dalam bentuk asset securitization pada masa depan. Pendekatan ini dilaksanakan bersama dengan kaedah pembayaran balik berdasarkan pendapatan, income contingent repayment dan juga garis minimum pendapatan yang saya cadangkan tadi akan memastikan kelestarian jangka panjang pinjaman pendidikan. Ini kerana pengalaman sektor pinjaman pihak swasta menunjukkan bahawa kadar pembayaran balik adalah lebih tinggi kerana ramai yang khawatir apabila mengambil pinjaman daripada bank dan juga pihak swasta, natijahnya adalah lebih membesarkan. Dan lebih penting lagi, dengan peralihan pinjaman pendidikan kepada pihak swasta, kita juga dapat membendung masalah IPTS dan IPTA yang tidak berkualiti. Ini kerana akan ada market correction ataupun pembetulan pasaran. Sebagai contoh, sudah tentu pihak bank tidak akan memberikan pinjaman kepada pelajar yang ingin belajar dalam institusi yang meragukan dari segi kualiti kerana kebarangkalian graduan itu untuk mendapat kerja yang baik dan seterusnya mendapat
membayar balik pinjaman adalah rendah. Dalam erti kata lain, ini akan secara semula jadi memaksa IPT untuk meningkatkan daya saingan mereka dan juga mengurangkan jumlah institusi yang tidak berkualiti. Saya harap distribusi cadangan-cadangan pembaharuan ini dapat diberi pertimbangan oleh kementerian agar kita dapat sama-sama memantapkan lagi sektor pendidikan tinggi dengan cara yang dapat menjamin kelestarian pinjaman pendidikan, tidak membebankan peminjam dan pada masa yang sama juga memastikan kualiti pendidikan yang ditawarkan. Sekian, terima kasih. Ya,